والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. Yang dimuliakan, yang dihormati fungsi kita dia fungsi surau kita ni ahli jawatan kuasa surau Al-Munawwarah, tuan-tuan tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan sekali lagi pada malam ini, yang mana Allah bagi kita ruang dan ruang untuk sama-sama berkumpul di rumah Allah ini untuk sama-sama kita membicarakan sambungan ilmu tajwid kita pada malam ini, yang mana kita telah membicarakan berkaitan dengan idgham ma'al ghunnah, seterusnya idgham bila ghunnah, dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan berkaitan dengan izhar mutlaq. Kita akan urangkan sedikit berkaitan dengan idgham bila ghunnah dan kita akan masuk izhar mutlaq. Apa yang dikatakan dengan izhar mutlaq? Sebelum kita mulakan kita punya pengajian kita, mari kita sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita akan sebelum kita pergi kepada hukum tajwid, kita baca sedikit hadis berkaitan dengan fadilat membaca Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka pada muka surat 17. Iftah safhat 17. Ada belajar pointer. Dan hadis yang kelima, hadis kelima berkaitan dengan kelebihan fadilat ataupun kelebihan membaca Al-Quran. Al-Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Mathalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'ana mithlul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha hulwun wa mathalul mu'minin alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir rihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'amuha murrun. Artinya daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Yang mana buah utrujah ni baunya enak dan rasanya pun enak. Tuan-tuan pernah tengok buah utrujah ni apa? Betul. Kan? Alfa utrujah. Nah, lima manis.
limau manis, utrujah. Tuan-tuan pergi Google lah tengok limau manis, betul. Baunya enak dan rasanya pun enak, baunya enak dan rasa pun enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah seperti buah kurma atau kita sebut tamrah, tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah, baunya enak dan rasanya pula pahit. Orang munafik yang membaca Al-Quran, baunya enak tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah salak, tidak ada bau dan rasanya pun pahit. Ini perumpamaan Nabi bagi tahu kepada kita, perumpamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Kalau orang yang baca Al-Quran ni seperti buah utrujah, bau enak dan dia punya rasa pun enak, sedap. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, hadis yang ke-6, Al-Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharina. Artinya daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat beberapa kaum dengan Al-Quran serta menurunkan darjat kaumnya yang lain. Riwayat Muslim. Allah bagi kepada kita, Allah akan mengangkat darjat kita, martabat kita, sama ada kita punya kedudukan kita, ataupun kita punya darjat kita di sisi Allah ataupun di kalangan masyarakat kita sendiri. Kita tak nampaknya Allah saja. Riwayat Muslim. Baik, tuan-tuan, itu adalah hadis kelebihan apabila kita membaca Al-Quran. Baik, pada malam ini kita akan sambung sedikit berkaitan dengan, kita kaji sedikit berkaitan dengan idgham bighairi gunnah ataupun idgham bila gunnah. Muhammad iftasafa 49. Okey, baik. Idgham tanpa dengung, kita panggil idgham tanpa dengung, ataupun dalam bahasa Arab dia idgham bighairi gunnah. Tuan-tuan, apabila nun yang bertanda mati dan tanwin bertemu dengan salah satu daripada dua huruf idgham bighairi gunnah ni ada berapa, tuan-tuan? Bila gunnah ni ada dua, iaitu lam dengan ra. Lam dengan ra, maka wajib dimasukkan nun yang bertanda mati atau tanwin ke dalam dua huruf idgham dan dibaca tanpa dengung. Itu idgham, itu sebab kita panggil idgham bighairi gunnah ataupun idgham bila gunnah, tanpa dengung. Dengan syarat berlaku idgham ini dalam dua perkataan. Idgham ini mesti berlaku dalam dua perkataan, iaitu nun yang bertanda mati dan tanwin ini berada dalam satu perkataan, dan salah satu huruf idgham ini berada dalam perkataan yang lain. Baik, minggu lepas tuan-tuan tanya kepada saya bagaimana yang dikatakan dua perkataan. Contoh dia, saya ambil contoh min ni'mah, min rabbika, min rabbika. Okey, kalau idgham bila gunnah atau idgham ba gunnah mesti berlaku dalam dua perkataan ataupun kita sebut dua kalimah. Min rabbika. Dikatakan dua kalimah macam ni, tuan-tuan. Ini satu kalimah dan ini satu kalimah. Macam tu dia berlaku dalam dua perkataan. Ini satu perkataan, min satu perkataan, rabbika satu perkataan. Min ini maksudnya daripada rabbika, Tuhan kamu. Dikatakan satu perkataan. Kalau kata satu dan berlaku dalam satu perkataan, contohnya ad-dunya. Ini satu perkataan, ad-dunya. Ini berlaku dalam satu perkataan.
Okey, nanti kita akan bicarakan kita akan jadi hukum lain. Yang ni kita berkaitan dengan idgham bila guna. Kita kena baca secara jelas tanpa dengung. Okey, baik. Okey, tuan-tuan boleh lihat pada muka surat 49 itu contoh idgham tanpa dengung. Kita tengok contoh bagi huruf lam. Kita dah bicara pada minggu lepas, iaitu yang berbunyi allan taqula. Allan taqula. Okey, tuan-tuan kita baca sama-sama contoh dia. 1 2 3. Alla taqula. Maksud dimasukkan terus ke dalam huruf lam. Kemudian contoh yang kedua ra, mir rabbika. Sama-sama tuan-tuan, 1 2 3. Mir rabbika. Okey, itu bagi nun yang mati. Baik, kita pergi lihat contoh untuk lam bagi tanwin. Khairal lahum. Khairal lahum. Okey, dan contoh untuk ra, ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Dibaca dengan jelas tanpa dengung. Itu idgham bila guna. Dan kita lihat muka surat 50, terdapat pengecualian idgham tanpa dengung. Ada satu tempat yang mana dikecualikan, iaitu pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Dibaca dibaca apa? Dibaca secara saqtat. Dibaca dengan izhar berserta saqtat. Wa qila man raq. Sama-sama tuan-tuan. 1 2 3. Wa qila man raq. Kita telah membicarakan juga berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan saqtat. Saya ulang sekali lagi, saqtat ni bermaksud kita berhentikan bacaan sebentar tanpa mengambil nafas yang baru dengan niat kita nak sambung ayat yang seterusnya. Baik. Okey, ada soalan sebelum kita masuk berkaitan dengan izhar mutlaq? Kalau tidak ada, kita terus kepada izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Kita dah belajar kan izhar. Izhar macam mana gitu? Izhar al-qi. Okey, yang ni izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Izhar tu maksudnya tuan-tuan jelas. Mutlaq ni apa mutlaq? Kalau kita sebut sebenarnya mutlaq, kuasa mutlaq, Nyata. kuasa hakiki yang maksudnya jelas pada tempat dia. Dia tak boleh dengung, dia tak boleh, orang cakap apa, tak boleh dengung lah. Okay. Baik, kita lihat sama-sama izhar mutlaq. Sebagaimana yang difahami sebelum ini, syarat idgham sama ada idgham berserta dengung atau tanpa dengung. Secara umumnya mestilah pertemuan nun yang bertanda mati dan tanwin dengan huruf idgham dalam dua perkataan seperti di bawah. Baik, kita tengok contoh dia. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Okey, sekiranya nun yang bertanda mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu perkataan, maka wajib dibaca dengan bacaan izhar dan tanpa dengung. Ia dinamakan izhar mutlaq. Baik. Senang cerita, idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah mesti berlaku dalam dua perkataan. Izhar mutlaq ni macam mana kita nak kenal? Dia berlaku dalam satu perkataan. Kita tengok contoh di bawah tu. Min tal'iha qinwanun daniyah. Kita ambil yang warna biru tu, qinwanun. Kita lihat contoh. Ini contoh. Contoh di situ, potongan qin wa nun.
Qin wa nun. Okey. Kalau di sini kita lihat tuan-tuan, di sini nun mati bertemu selepasnya huruf waw. Tapi dia bukan idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah berlaku dalam dua perkataan. Sekarang ni kalau kita sebut, kalau kita tengok sini, ni idgham ma'al gunnah sebab nun mati bertemu dengan waw. Kita tengok balik, ini adalah satu perkataan. Kalau kata dua perkataan, barulah idgham ma'al gunnah. Contoh dia man nasya'u. Contoh okay. Man nasya'u. Okay. Ini satu perkataan, yang ini satu perkataan. Barulah kita panggil di sini idgham ma'al gunnah. Okay. Tapi situasi untuk izhar mutlak, dia berlaku dalam satu perkataan. Dalam satu perkataan. Contoh saya tulis di hadapan ni qin wa nun. Okay. Kalau tuan-tuan jumpa, kita tidak boleh baca secara dengung. Qin wa nun, tak boleh. Kena baca secara jelas. Qin wa nun. Kita bunyikan nun ni. Qin wa nun. Sekali lagi, cuba tuan-tuan. Qin wa nun. Dia tak boleh kita dengung. Kena baca secara jelas. Jelas yang mutlak. Qin wa nun. Qin wa nun. Tuan-tuan, yang contoh izhar mutlak ni tak banyak dalam Al-Quran. Kita lihat contoh dalam buku. Okay. Saya ulang balik apa yang dimaksudkan dengan izhar mutlak. Okay. Dia kata di sini nun yang bertanda mati. Sekarang kita lihat nun yang bertanda mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf idgham. Yang ini bertemu dengan huruf apa tuan-tuan? Huruf waw. Waw, maka wajib dibaca dengan bacaan izhar tanpa dengung. Ia dinamakan izhar mutlak. Okay, contoh dia yang kita tulis di hadapan. Baik, kita lihat bawah tu. Dalam Al-Quran hanya terdapat 4 perkataan dari kategori izhar mutlak, iaitu kesemuanya nun yang bertanda mati bertemu dengan ya, dan nun yang bertanda mati bertemu dengan waw seperti berikut. Baik, tuan-tuan boleh lihat muka surat 51. Ini contoh yang terdapat di dalam Al-Quran. Hanya 4 sahaja. Okay, yang pertama kita lihat, apa tu tuan-tuan? Ad-dunya. Ad-dunya ni banyak terdapat di dalam Al-Quran. Contoh, illa mata'un hayat. Tuan-tuan boleh bagi ayat berkaitan dengan ad-dunya, sebutan dunia. Ad-dunya. Nanti kita tengok okay, ini contoh contoh kat sini tulis ad-dunya. Okay, kinwanun adalah salah satu di antara contoh yang terdapat 4 tadi tu. Okay, yang kedua ad-dunya. Kita tengok ad-dunya. Kalau kita lihat di sini, nun mati bertemu selepasnya huruf ya. Kalau kita fikirkan, ini idgham ma'al gunnah, tapi bukan idgham ma'al gunnah sebab dia berlaku dalam satu perkataan. Maka dia bukan idgham ma'al gunnah, dia adalah izhar mutlak yang kita kena baca dengan jelas. Ad-dunya. Sekali sama-sama tuan. Ad-dunya. Dia tidak boleh dengung dengan ad-dunya. Itu salah. Ustaz, saya baca dengung betul Ustaz, sebab nun mati bertemu dengan ya. Betul. Dia berlaku dalam satu perkataan. Dia bukannya idgham al-gunnah, tetapi hukumnya izhar mutlak. Okay, baik. Itu contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama.
qinwan. Baik, kita lihat contoh yang seterusnya. Baik, kita lihat penjelasan bawah tu Ad-dunya tu. Dalam Al-Quran terdapat lebih daripada 100 perkataan. Maksudnya dah jelas dah. Berlaku dalam perkataan ini terdapat lebih daripada 100 perkataan. Okay. Kemudian contoh qinwan tadi, satu tempat sahaja, iaitu dalam surah Al-An'am ayat 99. Kita baca tadi, min tal'iha qinwanun daniyah. Terdapat dalam surah apa tadi? Al-An'am ayat 99. Okay. Baik, kita pergi contoh yang ketiga. Okay, cuba tuan-tuan sebut contoh yang ketiga. Sinwan. Okay, sinwanun. Dibaca tanpa demu, kena jelas. Sinwanun. Sinwanun. Kita bunyikan huruf nun ni. Sinwanun. Sinwanun. Kita jangan baca sin, kita masukkan nun tu kepada huruf wa. Tak boleh. Kena jelas sinwanun. Okay, dua tempat sahaja dalam surah Ar-Ra'd ayat 4. Okay, baik. Sinwan. Sad, nun, waw, alif. Sin, wa, nun. Okay. Kalau kita lihat secara tanpa kita sedar, nun mati bertemu dengan waw. Betul lah di sini huruf idgham ma'al gunnah. Tapi dia bukannya berlaku dalam dua perkataan, tetapi berlaku dalam satu perkataan. Maka di sini bukan idgham bilal ma'al gunnah, tetapi izhar mutlaq. Okay, baik. Dan contoh yang terakhir, okey, tuan-tuan cuba sebut, tuan-tuan sama-sama. Bunyanun. 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 Nun mati bertemu selepasnya ya. Kalau ikutkan idgham ma'al gunnah, tapi bukan idgham ma'al gunnah, tapi tuan-tuan izhar mutlaq. Hanya satu tempat sahaja dalam surah As-Saff ayat 4. Bunyanun. Ini contoh yang ketiga. Dan ini contoh yang keempat, iaitu bunyanun. 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 Okey. Berlaku dalam satu perkataan. Kalau kita tengok nun mati bertemu selepasnya ya. Okey. Berlaku dalam satu perkataan, maka dia bukan idgham ma'al gunnah, tetapi izhar mutlaq. Kita kena baca keempat contoh tadi secara izhar ataupun secara jelas, tanpa demu. Okey, baik. Okey, kita tengok info sedikit. Terdapat beberapa tempat yang lain tetapi dalam bentuk yang lain, seperti bunyanahum, bunyanan, dan bunyanahu. Okey, dia berlaku dalam satu perkataan, maka dia akan jadi hukum izhar mutlaq. Okay. Jelas tuan-tuan? Baik. Kalau jelas, kita pergi kepada pencarian kita dalam surah Al-Baqarah. Al-Quran tuan-tuan sebelah tu. Baik, hari ni kita rangkumkan, kita cuba cari idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, dan kalau kita jumpa izhar mutlaq. Okey, tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran. Kita baca sama-sama, kita sambung sedikit surah Al-Baqarah ayat berapa tuan? Ayat yang ayat muka surat 5 kan? Ya. Itu kita berhenti sampai ayat 25 kan? Okey, baik. Muka surat 5 ayat 26 surah Al-Baqarah.
Baik, kita cuba cari 3 hukum ni. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, dan sekiranya ada izhar mutlaq. Baik, kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha aradallahu bihadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Okey, kat situ tu terdapat banyak tu. Okay, saya padam dulu. Nun. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, dan izhar mutlaq sekiranya ada pada ayat yang kita baca ya. Okey, baik. Kita pergi satu persatu ayat dia punya baris ke baris Innallaha la yastahi an yadriba mathalan. Ada tak di situ? Ayyadriba. Okey. Apa tu tuan? Bertemu apa? Bagaimana keterangan dia? Nun madi bertemu dengan huruf ya. Itu hukum apa tuan? Idgham ma'al gunnah. Okey, baik, kita masukkan yadriba. Kita letakkan dulu. Okey, yadriba. Baik. Okey, penjelasan dia ialah nun mati bertemu selepasnya adalah huruf ya. Kalau kita tengok huruf idghamnya ada 4, iaitu ya, waw, mim, nun. Okey. Tuan-tuan boleh tukar, nak ingat cari pun boleh, ataupun mim, ya, nun, waw, minu. Huruf idgham terdapat 2, iaitu lam dengan ra. Lam dengan ra. Yang ni syaratnya mesti berlaku dalam satu perkataan. Kena ingat tuan-tuan. Okey, baik. Okey, maksudnya ayyadriba ni betul. Okey. Kita sambung cari lagi. Ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Mathalan ma, tanwin bertemu dengan huruf mim. Baik, kita masuk. Itu apa hukum situ tuan-tuan? Ma'al gunnah. Okey. Okey. Masalan ma. Ini contoh yang kedua. Masalan ma ba'udatan. Ba'udatan. Okey. Di sini tanwin bertemu dengan huruf mim, huruf idgham mim. Maka di sini kita kena baca secara dengung.
Mathalan ma ba'udatan. Cuba tuan-tuan. Mathalan ma ba'udatan. Okey ya. Maka ini contoh untuk ayat ini betul ini adalah tergolong dalam idgham ma'anunna. Baik, kita cari lagi fama ba'udatan. Fama itu termasuk idgham ke tu? Tanwin bertemu dengan fa. Itu ifa hakiki, hukum lainnya. Nanti kita akan sentuh selepas ni insya-Allah. Okey, fawqaha. Kita bawa lagi fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Min rabbihim. Okey min rabbihim. Okey tuan-tuan nun mati bertemu dengan huruf ra. Okey, kita nak tolongkan dalam mana ni? Kelaskan yang mana? Bahagian mana tuan-tuan? Idgham bila gunna. Alhamdulillah tuan-tuan idgham bila gunna iaitu mir rabbihim. Min rabbihim. Okey, mir rabbihim. Okey. Nun mati bertemu selepasnya huruf idgham bila gunna iaitu huruf ra. Maka kita kena baca tanpa lemu. Mir rabbihim. Sekali lagi kan? Mir rabbihim. Mir rabbihim. Tak boleh lemu, kena jelas. Baik. Baik. Kemudian kita cari lagi di bawah wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza mathalan. Mathalan. Tapi disebabkan di situ ada apa tuan-tuan? Ada mim kecil. Mim kecil ni apa tuan-tuan? Mim kecil ni kita tidak boleh sambung. Wajib kita berhenti. Itu tanda waqaf. Alamat waqaf. Bila ada mim kecil tuan-tuan, maksudnya kita kena berhenti. Dalam surah Yasin ada ayat yang terakhir, muka surat terakhir pada dalam Al-Quran. Maksudnya kita kena berhenti. Okey. Kalau kita sambung masalai yudillu bihi. Di situ kita boleh masukkan tu idgham ma'an qulna. Tapi masalahnya di sini kena wajib berhenti, kita tak boleh ambil. Tapi kalau kita nak ambil sebagai contoh boleh. Okey. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Ada tak di situ tuan-tuan? Raw kathiran wa yahdi. Yang mana tanwin bertemu selepasnya huruf idgham ma'an qunna iaitu huruf waw. Kita lihat kasiran wa yahdi. Kasiran wa yahdi. Siran wa yahdi. Di sini tanwin bertemu selepasnya huruf waw. Kasiran wa yahdi. Cuba tuan-tuan. Kasiran wa yahdi. Kena baca dengung sebanyak 2 harafat. Isnani harafat. Kasiran wa yahdi. Tak boleh jelas. Kasiran wa yahdi. Maka bacaan kita salah. Kasiran wa yahdi. Baik, kemudian kita tengok ayat yang terakhir, ayat baris yang terakhir. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tapi ada satu lagi kan sebelum kita nak ambil tu. Kasiran wa ma yudillu bihi. Sama juga tanwin bertemu selepasnya huruf idgham iaitu huruf waw. Okey, baik. Ada jim tu? Ada jim? Ada jim. Tapi sebab berhenti kita tak boleh ambil lah. Sebab kita berhenti tu. Jim tu maksudnya diharuskan kita berhenti. Tapi kalau kita nak sambung tak ada masalah. Okey Itu maksudnya jim kecil tu Okey, baik. Dah masuk waktu 50 saat. 50 saat. Okey, baik. Ada soalan? Dah dah boleh. Tuan-tuan jelas berkenaan dengan idgham boleh
Maksudnya bila tuan-tuan baca, tuan-tuan boleh kena pastikan ini idgham ma'al gunnah, ini idgham bila gunnah. Dan yang tadi itu izhar mutlak ni hanya berlaku 4 perkataan sahaja di dalam Al-Quran, tak banyak. Baik. Ya, ada soalan? Betul ni ada soalan? Betul ni selalu ada soalan ni? Tak ada. Ya, tuan-tuan ni itu berkaitan dengan idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, dan idgham dan izhar mutlak. InsyaAllah pada minggu depan, panjang umur, sihat semuanya, kita akan sambung tajuk yang seterusnya berkaitan dengan iqlab. Iqlab berkaitan dengan iqlab. Iqlab ni dia punya, kemudian kita akan sentuh juga ikhfa hakiki. Okey, habis dah berkaitan dengan tajuk apa, nun mati atau tanwin. Kita ada dua lagi tajuk, iaitu iqlab dengan ikhfa hakiki. Lepas tu kita akan masuk mim sakinah, insya-Allah. Baiklah, itu sahaja tuan-tuan untuk pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita bincang pada malam ini, kita sama-sama belajar, mudah kita dapat ingat dan dapat kita amalkan ketika membaca Al-Quran di mana sahaja, insya-Allah. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dalam berbicara, dan insya-Allah selepas Isyak tuan-tuan boleh ikuti dalam tim musyafahah. InsyaAllah bersama-sama mendengarkan kita pada jam 9.30. Kalau awal semasa selalu kita habis 10.30, 9.30 sampai 10.30. Baik, itu sahaja untuk pada malam ini. Baik, kita sudahi dengan bacaan doa. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna al-fahma wa rizqan wasi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.